Orang yang umum SOP kadang-kadang kita tak faham ataupun kita jadi keliru dapat naik pangkat jadi Timbalan Perdana Menteri. Dia umum SOP, hari ini di Lembah Pantai dia yang langgar SOP, ya. Saya nak sentuh sikitlah, pada hemat saya lah, dia mungkin telah melanggar SOP, ya. Tapi itu a little bit later. Sekarang ni secara keseluruhan kita nampak keadaannya belum lagi baik, banyak lagi yang perlu dilakukan. Bukan setakat mengharapkan rakyat patuh dengan SOP. Menteri-menteri mesti menjadi contoh untuk rakyat. Ya, menteri-menteri mesti menjadi contoh terbaik untuk rakyat. Bukan kata rakyat kena ikut, tapi dia buat lain. Ya, satu set undang-undang untuk rakyat, satu set undang-undang yang lain untuk dia. Ada di kalangan mereka yang berjawatan pergi makan kenduri, makan kenduri durian. Ada di kalangan mereka semalam dia tertweet dia pergi menziarah Pak Lah dan isteri. Siap, saya dan isteri pergi menziarah. Lepas tu dia padam tweet tu, tapi orang dah tangkap layar, orang dah screenshot. Itu pun tak nak mengaku. Dah ada kata media tu, satu media ni tulis, dia kata menteri tersebut telah 3 kali melanggar SOP. Tapi macam tak serik-serik, macam tak kisah langsung. Ya. Jadi macam kita tengok semalam Rina Harun, Menteri Pembangunan Wanita, dia pergi ziarah saudara Fendi Khalif Basker, dan itu tak menjadi masalah, ya. Tapi dia ambil burger dan dia swab anak. Memang anak tu kata nak anti swab, tapi anda adalah seorang menteri yang jadual anda pergi banyak tempat dan anda bertemu dengan macam-macam orang. Kita tak tahu orang yang kita bertemu tu, yang kita jumpa tu, adakah dia positif ke, negatif ke, macam mana ke. Yang you pergi gatal ambil burger suap mulut budak tu buat apa? Siap lagi nak kata, saya mohon maaf. No, that is not the point at all. Sebagai menteri yang ditugaskan untuk menjaga golongan rentan, the most vulnerable groups, you should be a model minister, not a modeling minister. Bukan minister modeling, tapi seorang menteri contoh. Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga golongan rentan. Saya kesal tengok, ya, sebab dulu tahun 90-an mak saya bekerja di kementerian itu. Ya, dan dia jadi TKSU waktu tu. Ya, jadi saya memang merasai bahawa menteri yang ada sekarang ni gagal segagal-gagalnya. Dia tak ikut SOP. Dah lah tak ikut SOP. Kita tak tahu dia kena saman ke, dia kena tindakan apa-apa ke. Sebab tak disebut, semua buat belakang, ya. Cover behind the screen, kita tak tahu. Jadi sepatutnya dia tak lakukan itu. Dia tak lakukan. Sepatutnya jangan, please, Rina Harun, if you go anywhere else after this, tolong jangan suap anak siapa-siapa. Dia nak minta suap ke, jangan, don't touch. Jangan bersentuhan, itu SOP. Okay, SOP. Kalau tak faham nanti, I still have your number. Nanti saya akan tweet, saya akan hantar message. Please, jangan sentuh anak orang, jangan sentuh dalam keadaan macam tu. Please don't feed people. Don't. Okay? Ya. Alright. Jadi tadi, hari ini kita baca Rina Harun dan Datuk Seri Ismail Sabri, kita punya Timbalan Perdana Menteri, datang ke PPR Kerinci. Terima kasih datang di hari-hari akhir, ya, PKPD di PPR Kerinci, dan mereka telah menyerahkan bakul makanan. Terima kasih, ya. Tapi berlaku satu yang saya anggap kekhilafan ataupun kesilapan, di mana Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Rina Harun dan, ya, sekumpulan besar telah bergerak daripada zon hijau
green zone, subtag ya, PKTK, dan mereka telah melangkah masuk ke zon merah. Zon merah bersebelahan dengan pos kawalan depan blok A PPR Kerinci. Itu adalah zon merah ya. Zon merah. Zon merah ni maksudnya apa? Kawasan itu adalah kawasan penyakit berjangkit. Kalau petugas JKM ataupun Angkatan Pertahanan Awam nak masuk ke zon merah, mereka pakai full PPE. Itu satu hal lah ya. Mungkin tak ada orang kat waktu itu. Tapi sepatutnya janganlah datang beramai-ramai. That also sets a very poor example. Itu bukan satu contoh yang baik untuk rakyat Malaysia. Ya, dan saya amat kesali tindakan Datuk Seri Ismail dan Datuk Seri Rina melangkah masuk ke red zone. Dan saya tak salahkan pihak di subtag kerana Timbalan Perdana Menteri kot. Ya, dia nak masuk. Patutnya tak boleh lah. Tak boleh ya. Jadi, especially tak boleh kalau datang beramai-ramai, berkumpul seperti yang ada gambar yang saya share dalam Facebook dan saya ada tweet juga. Jadi, please, kalau boleh avoid daripada masuk ke kawasan zon merah.